Baik, kita boleh mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr waj'alna minal utaqa'i minan nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat serta kurnianya ya kepada kita, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama dengan Ramadan yang semakin bertambah bilangan harinya. Hari ini hari yang ke-21, bermakna semakin berkuranglah bakinya. Macam itulah juga umur kita yang bertambah, hari yang kita lalui berkuranglah bakinya. Apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala kebaikan yang ada pada bulan Ramadan dan kita berjaya meningkatkan dari tahap ke tahap takwa yang menjadi matlamat tujuan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam usaha meningkatkan takwa, kita teruskan pengibadatan kita dengan bersama dalam majlis ilmu. Pada tengah hari yang ke-21 kita puasa ini dengan sambungan kepada kitab terjemah Al-Hikam di muka surat 274 kan, tajuk baru ya, muka surat 274, tajuk yang baru, di mana pada yang lepas kita menghabiskan erti tawaduk yang sebenarnya. Sekarang kita masuk tajuk baru, orang mukmin sibuk memuji Allah. Maknanya dari sudut tajuk tu, pengarang berpendapat ya antara tanda orang tu beriman yang dia sibuk atau yang menyibukkan urusannya ialah memuji Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tajuk ini ada dua perkataan Syekh Ibn Athaillah ya. Pertama, iaitu yang ke-254 dalam kitab kita ini, al-mu'minu yushghiluhu as-sana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tushghiluhu huququllahi an ayyakuna li huzuzihi zakira. Saya ulang. Al-mu'minu yushghiluhu as-sana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakira wa tusghiluhu huququllahi an ayyakuna li huzuzihi zakira. Maksudnya, seorang mukmin sibuk memuji syukur kepada Allah sehingga tidak sempat memandang diri. Tak sempat memandang diri itu dibuat dalam kurungan memuji diri. Tak sempat dia nak puji diri dia. Maknanya kalau kita ni banyak kali sangat mempunyai kesempatan untuk puji diri, itu bukanlah sifat seorang yang benar-benar beriman. Kerana seorang mukmin sibuk memuji syukur kepada Allah. Kerana dia sibuk memuji syukur kepada Allah, tidak sempat memandang diri, yakni memuji dirinya sendiri. Sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajipan-kewajipan kepada Allah. Sibuknya bersyukur di atas nikmat Allah itu sama sebagaimana sibuknya ia menunaikan kewajipan terhadap Allah sehingga lupa kepentingannya sendiri.
Kalau kita nak ringkaskan ya, untuk memudahkan faham, kita kata orang yang beriman itu ialah kesibukannya perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang kesibukannya itu sampai lupa dia untuk melihat kepentingan dirinya sendiri. Kerana terlampau banyak nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Maka yang tanggungjawab dia ialah bersyukur. Sebab syukur itu adalah wajib. Hukum syukur ni wajib. Dalil yang mengatakan syukur di atas nikmat Allah itu wajib ialah firman Allah yang selalu kita dengar orang baca tu, yang bermaksud, jika kamu bersyukur aku tambah nikmat, jika kamu kufur azabku pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tu ayat Quran dia. Maksud dia, sekiranya kamu bersyukur aku tambah, tapi kalau kamu kufur azabku pedih. Dia kaedah untuk mengetahui sesuatu perintah itu wajib atau tidak. Kalau kita disuruh buat, lepas tu tak ada apa-apa pun, cuma disuruh buat je lah. Tak ada kata kalau tak buat ini. Tapi bila disuruh buat dan dijanjikan kalau kita tak buat itu dengan azab, itu menunjukkan suruhan itu suruhan wajib. Macam tadi kan, jika kamu syukur aku tambah, jika kamu kufur maknanya kamu tak syukur lah tu. Inna azabi lasyadid, azabku adalah pedih. Itu menunjukkan syukur itu adalah wajib. Sebab itu dia sebut tadi, sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajipan terhadap Allah sehingga lupa kepentingan dirinya sendiri. Memuji diri ialah merasa telah membuat amal kebaikan. Apa sebab kita selalu puji diri kita? Sebab kita puji diri ini biasanya apabila kita rasa kita buat baik. Itu yang menyebabkan kita puji diri. Kita rasa kita buat baik. Yang menyebabkan kita rasa kita buat baik itu, kita lupa yang beri keupayaan kepada kita itu ialah Allah. Ya. Macam kita yang dapat hadir sekarang ini. Salah-salah kita mudah sangat puji diri kita sendiri. Orang lain tak sampai pun kita sampai. Hebatlah saya. Itu dia. kan kita kata, hebatlah saya. Apa sebab tu? Memuji diri ialah merasa telah membuat amal kebaikan. Sedang hakikat mukmin itu, ini hakikat orang yang beriman, apabila tidak merasa mempunyai kebaikan sendiri. Orang yang benar beriman tu dia tak rasa dia sendiri yang melakukan kebaikan. Ya, kerana saya katakan tadilah, tak ada. Kalau tanpa pertolongan Allah, tak ada siapa pun di antara kita ni yang berupaya untuk melakukan sesuatu. Dan ini selalu kita ucapkan dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kataan itu menggambarkan yang kita ni bukan boleh buat apa pun. Tak ada apa yang kita boleh buat. Ya, sebab itu di antara wirid yang baik dibaca selepas sembahyang ialah membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddu minkal jaddi. Itu kan maksud dia, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh halang kalau kamu nak beri. Kalau kamu nak beri, tak ada siapa pun boleh halang. Tapi ingat, waktu yang sama, wala mu'tiya lima mana'ta, siapa pun tak boleh beri kalau Allah menghalangnya. Kemudian wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd, dan akhir itu mengingatkan kita ya, tidak akan memberi sebarang manfaat usaha orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kita ingat yang demikian itu, insya-Allah tak adalah timbul sombong dan bangga diri. Sedang hakikat mukmin itu apabila tidak merasa mempunyai kebaikan sendiri, hanya semua itu semata-mata pemberian kurnia Allah. Allah yang beri kepada kita ya keupayaan. Kadang-kadang kita nampak agak luar biasa, tapi Allah yang beri keupayaan itu. Contohnya kan, kalau kita orang yang agak berumur tua sikit ni agak kuat melakukan ibadat tu biasalah. Orang tua tak buat apa lagi kan. Tapi kadang-kadang orang muda, sebab itu orang muda itu diberi penghargaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah.
Malam tadi saya tazkirah di surah Al-Munir. Munir sudah nantikan. Penuh lagi ramai, dan ramai orang budak-budak muda tu yang saya kagum tu masa tazkirah saya sebut. Ramai, bahagian dalam tu penuh, masa tazkirah tu pun ada lagi ramai dia. Sebab di sana pun tazkirah selepas 4 rakaat. Itu kira malam 21 tu orang masih ramai, kira agak luar biasa lah kan. Tapi mutaakhir ni memang dah jadi macam tu. Tapi maknanya siapa yang beri dorongan itu? Jawapannya ialah Allah yang beri kekuatan. Jadi itu saja. Kalau kita ingat Allah, maka kita tidak akan sombong dan takabur. Sebagaimana ia lupa kepentingan diri sendiri kerana sibuk menunaikan kewajipan-kewajipannya terhadap Allah. Jadi tak sempatlah kita fikir kepentingan diri kita, sebab kita sibuk menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tak pernah putus. Apabila nikmat Allah tak pernah putus, syukur kita kepada Allah pun tak boleh putus. Maka sebab itu Allah menyebut tujuan aku jadikan jin dan manusia ini hanya satu, untuk mereka buat ibadat je kepada aku. Cuma ibadat itu dalam bentuk yang khusus ataupun dalam bentuk yang umum. Ya, sekarang kita buat ibadat dalam bentuk yang khusus, iaitu kita masuk ke dalam surau, hadir majlis ilmu, niat kerana Allah, ianya adalah ibadat, mensyukuri nikmat Allah yang beri kepada kita kesihatan dan kelapangan masa. Sekarang ni kita sedang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, yang pertama itu dia kata orang mukmin sibuk memuji Allah sehingga dia lupa untuk puji diri sendiri, seperti mana dia sibuk menunaikan hak Allah sehingga dia lalai daripada mementingkan hak ataupun kepentingan dirinya sendiri. Baik, perkataan kedua di bawah tajuk orang mukmin sibuk memuji Allah. Laisal muhibbul ladzi yarju Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi 'iwada aw yatlubu minhu gharada fa innal muhibba may yabzulu lak laisal muhibbu man tabzulu lahu. Perkataan ni bagus dipahami bagi orang yang sedang bercinta-cinta dan berkasih sayang. Untuk dia menguji betulkah dia cinta dan dia kasih, walaupun dikaitkan dengan cinta dan kasih kepada Allah ni. Kata Syekh Ibn Athaillah, bukan seorang yang menyintai itu meminta apa-apa dari yang dicintainya. Wah, kamu jangan tanya apa yang negara boleh beri kepada kamu, tapi kamu tanya diri kamu apa yang kamu boleh beri pada negara kamu. Itu tanda cinta kan. Jadi di sini dia kata bukan seorang yang menyintai itu meminta meminta apa-apa dari yang dicintai, tetapi sesungguhnya seorang yang cinta kasih itu ialah yang berkorban untukmu, bukan yang engkau memberi apa-apa padanya. Maknanya bukan salah kalau kita beri, tapi kalau kita dalam memberi mengharapkan balasan, bahkan ada ketikanya tak pun mengharapkan balasan, harap orang beri je, lagilah tak ada arti cinta itu. Orang yang betul-betul cinta ialah dia tanya apa yang dapat saya beri pada orang yang saya cintai. Mengenai orang yang dicintai beri atau tidak beri kepadanya, itu bukan persoalan. Itu baru dipanggil cinta yang sebenar, ya. Saya ulang terjemahan, bukan seorang yang menyintai itu yang meminta apa-apa dari yang dicintai. Baik, kita cinta pada Allah tak? Jawapannya ya. Kalau kita cinta pada Allah, maka kita tidaklah meminta apa-apa dari yang dicintai. Tetapi sesungguhnya seorang yang cinta kasih itu berkorban untukmu. Kalau orang tu kata dia sayang dekat kita, dia mesti sanggup berkorban untuk kita, bukan yang engkau memberikan apa-apa padanya. Itu bukan syarat untuk cinta yang sebenar. Jadi begitulah juga kita dengan Allah. Sebab itu untuk lebih faham, cuba kita lihat perkataan yang dibawa oleh Tuan Haji Salim Bahrishi dalam menguraikan kata-kata Syekh Ibn Athaillah tadi.
Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, hakikat kasih cinta itu bila engkau telah dapat memberikan keseluruhanmu kepada yang engkau cinta sehingga tidak ada sisa apa-apa bagimu. Itu hakikat cinta tu, maknanya dia beri semua. Itu yang dikata, aku berikan jiwa ragaku, habis semua sekali. Sanggup mati, aku bagi semualah pada kamu ni. Sebab apa? Sebab aku cintakan kepada kamu. Itu kata Abdullah Al-Qurashi, hakikat kasih cinta itu bila engkau dapat memberikan keseluruhanmu kepada yang engkau cintai. Ya, kita kasih dan cinta kepada ibu, kita beri semua apa yang mampu kita berikan kepada ibu kita, ya. Sehingga tidak ada sisa apa-apa bagimu, semua kita beri. Itu tanda cinta kita. Dan kepada Allah begitulah. Kita beri semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat puasa yang sedang kita lakukan di antaranya menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita maklumkan pahala ibadat puasa ni dia lebih daripada pahala yang lain. Kalau pahala ibadat lain tu disebut dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam itu adalah baginya. Ya, kullu amal ibn Adam lahu, kata Allah dalam hadis qudsi. Setiap amalan anak Adam, pahala adalah untuk dia. Maksud untuk dia tu, bila kita buat ini janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, melainkan puasa, kata Tuhan. Fahuwali wa ana ajzi bih. Pahala puasa ni bukan untuk dia, tapi untuk aku. Aku sendiri yang akan balas. Kenapa? Kerana Allah sendiri yang tahu menilai berapakah kecintaan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadat puasa itu. Sebab itu asasnya sama je. Asas dia sama di antara setiap orang yang berpuasa. Apa dia samanya? Malam kena niat. Lepas tu apa yang dia kena buat? Untuk puasa dia wujud asas, iaitu ada puasa, dia kena tahan diri dia dari semua perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai masuk matahari. Jangan lakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Itu dia dapatlah pahala asas. Katalah bila dia buat itu dia dapat 50. 50 lagi tu untuk cukup 100, bergantung kepada apa yang kita buat dan apa yang kita tinggalkan untuk menambah pahala puasa kita tadi. Kita tidak wajib sembahyang berjamaah. Kita tidak wajib sembahyang tarawih. Ya, kita tak wajib pun baca Quran untuk sah puasa. Tapi kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan galakan kepada kita untuk melakukan ibadat-ibadat khusus di bulan Ramadan ini. Maka tanda cinta kita, dah Allah beri tawaran banyak kan, maka kita ambillah kesempatan. Ya, Allah kata kamu buat ibadat sunat sepanjang Ramadan macam dapat pahala ibadat wajib. Takkan kita tak hendak lagi. Sebab kalau habis Ramadan ini, kita menangis air mata darah pun tak datang dah dia kecuali tahun depan. Ya. Habis saja Ramadan ni, tak ada siapa boleh memanggil semula Ramadan kecuali umur dia panjang sampai 1 Ramadan 1445 Hijrah nanti. Walau dia menyesal macam mana pun. Ya. Itu kalau ibadat sunat kita. Kalau ibadat fardu, ya Allah, kalau kita betul-betul yakin, tak sanggup kita tinggal ibadat fardu sepanjang bulan Ramadan ini. Kerana sekali kita melakukan ibadat fardu seperti 70 kali kita lakukan pada waktu yang lain. Ya. Sekali kita sembahyang isyak tu ibadat fardu, seperti kita 70 kali sembahyang isyak. Sembahyang isyak 4 rakaat, maknanya 4 kali 70 rakaat. Bila nak dapat pahala macam tu? Ramadan tahun depan lah, kalau dah Ramadan tahun ini habis. Jadi macam itulah ya, dia kata Abu Abdullah Al-Qurashi, hakikat kasih cinta bila engkau dapat memberikan keseluruhanmu kepada yang engkau cinta sehingga tidak ada sisa apa-apa bagimu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita tak dapat wahyu-wahyu kepada nabi-nabi yang dulu ni kecuali yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ya, tetapi ada ulama-ulama yang meriwayatkan ayat-ayat yang pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya di sini.
Dia kata Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Apabila aku melihat hati hamba-Ku, tidak ada padanya cinta dunia dan akhirat. Ini yang hebat ni. Cinta dunia dan akhirat tak ada. Nescaya aku penuhi hati itu dengan cinta kepadaku. Sebab itu kalau kita baca bab ikhlas kan, dia ada peringkat-peringkat dia. Sekali kita baca, kalau tidak mempunyai kepahaman yang mendalam, kita rasa pelik. Apabila Allah berfirman kepada Nabi Isa, iaitu kata Allah, apabila aku melihat hati hamba-Ku, tidak ada padanya cinta dunia dan akhirat. Cinta dunia tu tak apa dah, dan akhirat tu. Dunia dia tak cinta, akhirat pun dia tak cinta. Waktu itu kata Allah, aku penuhi hati itu dengan cinta kepada aku. Kerana yang lebih tinggi lagi dari sudut hubbullah atau cinta kepada Allah ialah orang yang tidak memikirkan apa-apa pun keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak fikir apa pun. Yang dia fikir, saya nak berbakti kepada Allah. Itu je. Sebab kita ni dalam berbakti tu ada yang ada tujuan. Tak apa jugalah dia berbakti pun ada tujuan. Yang di masalah ada tujuan pun tak nak berbakti juga. Itu jadi masalah. Kadang-kadang kita berbakti dekat mak ayah kita kan, sebab kita tahu mak ayah kita ni harta banyak. Dia mati pasti kita akan dapat semua pun. Lalu kita pun berbakti kepada dia. Tapi ada orang yang dia tahu ayah mak dia ni memang tidak mempunyai harta, tetapi ia berbakti lebih daripada anak yang mempunyai ayah dan ibu yang mempunyai harta. Kenapa? Dia berbakti kerana Allah Subhanahu wa taala suruh dia berbakti. Itu yang dia kata tadi, apabila dalam hati hamba-Ku tak ada cintakan dunia dan akhirat, dia tetap buat ibadat tak fikir syurga. Itu maksud cintakan akhirat. Waktu itu Allah kurniakan sesuatu yang sangat besar, iaitu aku penuhi hati itu dengan cinta kepada aku. Sebab muslimin yang dirahmati Allah, tak kiralah siapa kita, saya dan kita-kita semua ni, bukan dalam keupayaan kita nak isi dalam hati kita ni cinta kepada Allah. Hanya Allah yang berupaya untuk masukkan dalam hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ukuran kita sebagai orang awam, sebab itu dalam hadis-hadis tu kadang-kadang dia gunakan istilah hulwah fil ibadah. Itu istilah yang mudah kita faham lah. Hulwah atau hilwah ni manis. Rasa manis buat ibadat atau rasa seronok buat ibadat. Ada kita yang bila buat ibadat tu rasa seronok, bila tak buat tu rasa tak kena. Itu tanda Allah dah sangat sayang lah tu pada kita. Tapi ada ketikanya kita buat ibadat tu kita paksa. Kita paksa diri kita sebab kita tahu bahawa Allah suka kalau kita buat ibadat. Kita paksakan diri kita. Itu pun tidak jadi salah di peringkat awalnya. Tapi yang paling hebat ialah orang yang tidak memaksa dirinya untuk buat ibadat, tapi dia suka melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu untuk kita boleh menjadi dekat dengan Allah dengan arti kata dekat yang sebenarnya, memerlukan kepada kita laksanakan tanggungjawab asas. Tanggungjawab asas tu apa dia? Ibadat wajib. Lepas itu banyak buat ibadat sunat. Lagi banyak buat ibadat sunat. Akan sampai ke satu peringkat Allah jadikan diri Allah sayangkan kita kerana kita tadi meletakkan Allah di tempat di hati kita sehingga tidak ada yang lain. Bila Allah dah sayang, semua Allah jaga. Ya, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita semua dipelihara oleh Allah dari yang haram, asalkan mulut kita meminta sahaja, Allah akan tunaikan. Baik, yang terakhir di bawah tajuk orang mukmin sibuk memuji Allah. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Ya, yang tadi wahyu kepada Nabi Isa. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah, hai Daud, sungguh aku telah mengharamkan cintaku untuk masuk ke dalam hati, di mana dalam hati itu ada cinta kepada selainku. Na'udzubillah.
Kalau Allah haramkan tak dapatlah kita. Kalau Allah haramkan tak dapatlah kita cinta Allah tu. Dan Allah beritahu ya kepada Nabi Daud, sesungguhnya aku mengharamkan cintaku untuk masuk ke dalam hati, di mana dalam hati itu ada cinta kepada selain aku. Cumanya dalam mentafsirkan ada cinta selain aku itu, orang yang berada di makam paling tinggi memang tak ada langsung cinta dan kasih dia kepada selain dari Allah. Kita di peringkat orang awam, bukan orang khawasul khawas ini, ada cinta kita kepada yang lain, tapi cinta kita kerana cinta kepada Allah. Itu disebut. Kenapa kita cintakan dia? Kerana kita cinta kepada Allah. Ini disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati. Apa sebab awak sayang sangat dekat budak tu? Budak tu kecil nampak menyusahkan awak je. Apa sebab awak sayang sangat? Saya sayang dekat mak dia. Saya sayang dekat mak dia. Kerana kalau seseorang tu sayangkan kepada seseorang, dia akan sayang kepada sesuatu yang disayangi oleh orang yang dia sayang itu. Itu kan. Kalau dah kita jatuh cinta kepada seorang perempuan yang punya anak, ya, nak kahwin dengan janda yang ada anak ni kan contohnya, maka kita kena letakkan cinta dan sayang kita kepada anak dia, baru betul kita cintakan dia. Jadi begitulah kenapa kita cintakan isteri, kerana Allah suruh kita sayangi isteri. Kenapa kita cintakan adik-beradik, kerana Allah suruh kita mencintai adik-beradik. Kenapa kita cintakan, sayangkan harta yang halal, kerana Allah suruh. Ini di peringkat kita orang yang biasa. Cinta kita kepada sesuatu ada, tapi di bawah cinta kita kepada cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mencapai makam tinggi memang betul lah macam yang Allah katakan kepada Nabi Daud, hai Daud, aku mengharamkan cintaku untuk masuk dalam hati, di mana dalam hati itu ada cinta kepada selain daripada aku. Dan ulama fiqh menyatakan maksud cinta selain dari aku ini, Allah takkan cintakan kepada seorang yang dalam hatinya ada kasih kepada sesuatu lebih dari kasihnya kepada Allah, kerana di sana terdapat unsur syirik. Itu yang Allah sebut di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Ya, sesiapa yang yakin akan bertemu Allah dengan kematiannya nanti, maka hendaklah dia melakukan amal saleh dan jangan syirikkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Baik, habis tajuk itu, kita masuk tajuk kedua ya untuk tengah hari ini. Tajuknya ialah hawa nafsu bagaikan lapangan untuk perjuangan. Kadang-kadang kita pun, mana saya nak berjuang? Macam mana saya nak berjuang? Geram benar tengok orang Israel menginjak-injak orang di Palestin. Nak pergi tak boleh. Saya nak berjuang kat mana ni? Saya nak berjuang dekat mana? Ya. Lalu di sini dia terangkan, tak ada orang sebenarnya yang tidak mempunyai medan kalau dia ingin benar-benar berjuang atau berjihad. Itu di bawah tajuk hawa nafsu bagaikan lapangan untuk perjuangan. Baik, perkataan pertama di bawah tajuk ini dan panjang huraian ya kepada perkataan pertama ini. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin izla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Ini berfalsafah sikit dia. Maksud perkataan tu, laula mayadinun nufus, andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu atau keinginan syahwat. Kalau tak ada lapangan di mana kita dituntut untuk berjuang bagi melawan hawa nafsu, apa jadi? Pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang yang menuju kepada Allah.
tak dapat dibuktikan perjalanan orang yang sedang menuju kepada Allah itu sungguhkah dia nak menuju kepada Allah kalau tak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu. Sebab itu malaikat itu, ya, malaikat dia tidak akan dianggap lebih mulia dari manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia yang taat kepada Allah ini lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Kerana malaikat Allah jadikan tidak ada nafsu. Dia hanya ada akal. Dengan akal itu yang dia tahu apa Allah suruh dia buat. Jadi tak ada lapangan perjuangan. Macam kalau bahasa mudah untuk kita faham, kita kata macam robot je lah. Tekan, dia buat. Wah, dia tak tahu letih. Tapi orang yang macam kita ni lah, disuruh buat. Dan dalam diri kita ada hawa nafsu yang nak melawan kepada perintah, suruh buat tu. Ya. Kalau malaikat disuruh puasa, tak ada masalah, sebab dia pun tak makan tak minum. Dia buat malaikat tu, tak makan dan tak minum. Jadi sebab itu Allah tidak wajibkan malaikat berpuasa. Tapi kita, Allah wajibkan berpuasa. Bila diwajibkan berpuasa, kita ada hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu, nak makan, nak minum, itulah medan kita berjuang. Sebab tu kata dia, andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang yang menuju kepada Allah. Ya? Kenapa? Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani dengan kenderaanmu. Ini soalan. Kita selalu menyebut kita ini sedang berjuang dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah atau mendekati Allah. Bila kita kata dalam perjuangan untuk menuju atau mendekati Allah, lalu timbul soalan, Allah tu jauh ke? Soalan dia kan. Kalau kita kata sedang mendekati, itu maknanya benda tu jauh. Lalu kita berjalan sungguh untuk sampai. Macam orang berjalan nak menuju ke puncak gunung Kinabalu tu. Daripada subuh-subuh lagi dia dah pergi, tak tempat itu berjalan. Ujiannya apa? Jarak. Kita dengan Allah yang kita kata kita sedang dalam perjuangan untuk mendekati Allah, Allah tu jauh ke? Allah itu dekat sangat dengan kita. Kuasa Allah, ilmu Allah dekat dengan kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah itu aqrabu ilaika min hablil warid. Allah itu dekat kepada kamu lebih daripada dekatnya urat leher kita ni. Habis kenapa kita nak berjalan untuk mendekati Allah? Jadi maksud berjuang mendekati Allah itu berjuang untuk melawan hawa nafsu yang sentiasa mengganggu atau berusaha untuk kita tidak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan yang demikian adalah perjuangan kita. Perjuangan kita untuk hari ini, hari yang ke-21 dah. Kita terus dengan ibadat, ya, berpuasa. Terus sampai hari yang ke-21, terus berpuasa, melakukan yang wajib, melakukan yang sunat. Bila dah 21 puasa ni, Allah, kalau tidak ingat kerana sunat bersahur tu, tak payahlah bangun. Memang semakin tak lalu sangat. Isteri saya kata, tak boleh habis nasi ini kalau tak cari air lah, sambil tolak-tolak dengan air. Maknanya memang kita tak nak pun makan waktu itu. Tapi kenapa kita bangun bersahur? Jawapannya ialah kerana Allah yang kita sayang itu, yang kita nak dekat dengan dia itu, menyuruh kita bersahur. Dan Allah memang tahu. Allah tahu sebenarnya waktu itu bukan ada orang suka makan. Tapi Allah suruh. Bahkan Allah nak menguji setakat mana kita nak mendekatinya dengan taat, sehingga Allah menyatakan orang yang paling berkat ialah orang yang bersahur pada waktu yang dekat dengan terbit fajar itu. Kalau katalah kita sahur pukul 4, tak sehebat orang yang bersahur pukul 5.40. Sebab waktu itu lagi dekat dengan terbit fajar, lagi baik kita bersahur. Tapi janganlah sampai terbit fajar. Terbit fajar nanti tak sah pula kita nak puasa kan. Tapi maksud saya sebab itu bila disebut ibadat itu
ada perkara-perkara yang Allah nak uji, kita nak lawan tak hawa nafsu kita. Kita nak lawan itu tidak hawa nafsu kita. Ya. Kalau buka puasa tu kan, buka puasa tu bukan yang paling sedap buka puasa dengan buah tamar ni. Betul. Tamar, walaupun tamar sekarang ini tamar yang berkualiti, ajwa tak ajwa, majul tak majul kan, yang besar-besar tu. Tapi untuk itu waktu kita berbuka itu, yang sedap berbuka itu air batu, air batu cincau. Itu yang paling sedap. Tapi tak, kalau betul kamu nak tunjuk kamu abdi kepada Allah, berbukalah dengan buah tamar. Buka dulu dengan tamar, barulah yang lain-lain. Sebab Allah nak uji pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kadang-kadang Allah uji kita dengan banyaknya pula nikmat itu. Ya, macam tahun ini nikmat buah tamar punya banyak mana-mana, ya. Tadi saya di kuliah Duha dekat surau, ada lagi orang yang bawa buah tamar bagi setiap orang yang hadir tadi. Lebih lah ustaz, dia kata dekat surau banyak. Dia bungkus-bungkus bawa bagi lagi. Ya, ada pula yang mengeluh Allah banyaknya tamar gitu. Tapi maksudnya banyak itu Allah nak uji kita sebenarnya, ya. Jadi itulah dia medan perjuangan kita, ya. Sebab antara kita dengan Allah bukan ada jarak yang perlu kita jalani. Habis jarak antara kita dengan Allah, lawan hawa nafsu. Sebab itu mesti ada hawa nafsu. Tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani dengan kenderaan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Sebenarnya antara kita dengan Allah bukan pernah putus. Yang perlu kita sambung. Cuma kita ini menjadi macam orang yang terputus dari Allah. Sebenarnya tak. Kalau kita tak sembahyang, tak puasa, tak apa tu, putus kita dengan Allah, Allah tak putus dengan kita. Allah tetap tengok kita, Allah tetap beri nikmat kepada kita. Allah tetap berikan sesuatu ujian untuk kita insaf dan sedar, sebab Allah tidak pernah putus. Jadi dengan demikian, hawa nafsu atau keinginan syahwat itu medan perjuangan kita dalam usaha mendekatkan diri dengan Allah. Baik, kita baca dia punya huraian. Berjalan menuju kepada Allah ialah memutuskan segala rintangan syahwat hawa nafsu dan adat kebiasaan yang akan menghambat. Jadi kalau orang tanya apa maksud berjalan kepada Allah, kadang-kadang kita, marilah sama-sama kita di bulan Ramadan ini berjalan mendekati Allah Subhanahu wa taala, yang kita panggil, kita ajak, ya, katalah malam ni nanti malam 22 dah. Dalam tazkirah tu ajak orang ramai, marilah kita semua berusaha berjalan untuk lebih mendekati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berjalan mendekati Allah itu? Sebab itu dia kata berjalan menuju kepada Allah, memutuskan segala rintangan syahwat hawa nafsu dan adat kebiasaan yang akan menghambat kita. Adat kebiasaan yang seronok tarawih minggu pertama. Adat kebiasaan minggu akhir lagi kita tak seronok dah nanti. Lawan itu. Itu kalau kita berjalan mendekati Allah. Jadi kita usaha. Dan alhamdulillah, insya-Allah kalau usaha ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Sebab tu saya kata yang malam tadi saya terkejut ramai orang dekat surau Al-Munir itu. Sebab kalau zaman dululah 15 tahun dulu, kalau dah 20 hari bulan ini kita datang sembahyang tarawih, tinggal yang tua-tua jalan lagi. Tapi alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah sekarang yang muda-muda masih ramai lagi, ya, orang yang datang salat tarawih. Mudah-mudahan berterusan dan mudah-mudahan Allah cinta dan sayang kepada kita semua, ya, setelah diuji oleh Allah dengan ujian berbagai, ya, dengan ujian harga barang mahal, dengan ujian COVID-19. Tapi COVID nampak semakin meningkat semula ni. Kita kena jaga-jaga dan hati-hatilah dekat hari raya, ya. Baik. Tidak mungkin hidup terang hati nurani kecuali setelah mematikan pengaruh hawa nafsu. Kita ni ada dua, satu ada hati nurani. Hati nurani kita. Satu mata zahir, satu mata batin. Kalau nak jadikan hati nurani kita terang, kaedah dia tak ada lain kecuali mematikan pengaruh hawa nafsu. Kalau tak boleh matikan terus, kurangkan pengaruh hawa nafsu.
Dan usaha mengurangkannya itu Allah tentukan melalui ibadat dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha dia ialah melalui ibadat dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang paling jelas, kadang-kadang kita lupa, keupayaan kita melakukan ketaatan kepada Allah ini banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Saya ulang ya. Keupayaan kita melakukan ketaatan kepada Allah banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita supaya berusaha mencari sahabat yang baik. Sahabat itu persekitaran lah. Kalau di sekitar kita orang ramai suka melakukan ibadat, insya-Allah kita akan dipengaruhi. Jadi dengan yang demikian, kalau kita dalam keadaan puasa ini berusaha meningkatkan usaha keupayaan kita untuk melawan hawa nafsu, maka persekitaran tu kita kena bentuk. Kita kena bentuk. Kita kata kita nak berbuka puasa, tak nak banyak sangat makan minum. Memang jangan banyak lah. Kalau dah di depan tu ada 40 jenis, suruh jangan banyak, payah lah kita kan. Sebab itu kalau kita pergi buka puasa yang buffet tu memang banyak lah kita makan. Tapi jangan banyak yang ada. Sebab itu berdasarkan pengalaman saya, yang kalau kita tak nak banyak makan, berbuka puasa di surau atau di masjid, InsyaAllah tak banyak. Sebab orang sediakan sepinggan macam tu je kan. InsyaAllah itulah persekitaran yang membentuk kita. Nikmat yang terbesar ialah bila telah dapat bebas dari pengaruh tipu daya hawa nafsu. Kita ingat ya, nikmat yang paling besar kalau kita dapat ialah bila telah dapat bebas dari pengaruh tipu daya hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu sebagai tirai yang tebal antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tirai yang tebal antara kita dengan Allah ialah hawa nafsu. Sebab itu kalau kita sudah boleh mengatasi kekuatan hawa nafsu, insya-Allah semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadilah kan, macam mana nak dapat tu Ustaz? Macam mana nak dapat itu? Saya selalu kalau orang tanya nak dapat, saya ingat kepada apa yang ada di dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu untuk kita berjaya melakukan sesuatu yang agak berat ini mesti ada 3 perkara. Pertama ilmu, kedua ialah perasaan hati, ketiga ialah tindakan kita atau dipanggil hal. Pertama al-ilmu, yang kedua perasaan hati, dia gunakan istilah hal, yang ketiga dia guna amal. Kita dah tahu dah bahawa yang kita nak buat pada malam-malam, terutama pada 10 malam terakhir, kita dah tahu dah. Kita hanya ada 9 malam je lagi termasuk malam ini. Itu pun kalau hari raya kalau hari raya 22. Kalau hari raya 21 tinggal sikit lagi. Jadi kita dah tahu dah masa kita suntuk. Kita nak yang demikian. Dan kita berazam, saya nak datangkan keupayaan yang lebih untuk mengabdikan diri kepada Allah di akhir Ramadan ini. Maka kita kena buat persediaan dari sudut ilmu lah. Satu, ilmunya kita tahu bagaimana pada akhir-akhir Ramadan ini Allah lebih memakbulkan doa kita. Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya daripada neraka. Allah gandakan pahala orang yang kalau ibadatnya jatuh pada malam qadar seperti 80 tahun umur, betul 80 tahun lebih, seperti 1000 bulan. Itu ilmu. Baik. Setelah ilmu tu ada, dia kena masukkan dalam hati dan yakin. Ilmu tu ada, kemudian kita kena yakin. Bila kita yakin, kena buat tindakan. Tindakan tu amal. Kita yakin kalau kita dapat tarawih pada 10 malam terakhir ini jauh lebih baik daripada kita tarawih pada 20 malam yang lalu. Ada dalam hati kita tu. Ilmu dah dapat, keyakinan dalam hati ada, kemudian terjemahkan. Orang sekarang dipanggil terjemahkan. Zahirkan dalam bentuk tindakan. Memang kita usaha sungguh.
Walaupun kita rasa letih, insya-Allah kita usaha, akhirnya kita dapat. Malam pertama, malam kedua, akhirnya Allah berikan kepada kita keringanan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia mestilah memerlukan kepada ilmu, keyakinan hati dan tindakan zahir, ya. Sebab itu dia kata di sini yang paling nikmat terbesar bila telah dapat bebas dari pengaruh tipu daya hawa nafsu, sebab hawa nafsu itu sebagai tirai yang tebal antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bawa perkataan seorang ulama, Hatim Al-Asam berkata, siapa yang akan masuk golongan kami harus dapat membunuh hawa nafsunya 4 kali. Mati yang merah, iaitu menahan atau mengekang hawa nafsu. Mati yang hitam, iaitu sabar tabah menanggung gangguan orang. Mati yang putih, iaitu tahan lapar. Dan mati yang hijau, iaitu dapat memakai pakaian bertampal, yakni cumpang camping. Saya nak habiskan perkataan ni. Hatim Al-Asam ni seorang sufi sebenarnya, ya, ahli tasawuf yang sangat hebat. Dia kata siapa yang akan masuk golongan kami harus dapat membunuh hawa nafsunya 4 kali. Siapa nak masuk golongan dia, ikut tarekat dia, hendaklah sanggup bunuh hawa nafsu dia 4 kali. Ya, macam bila 4 kali bunuh, 4 kali mati tu maksudnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 4 kali mati tu? Yang pertama dia kena mati merah, iaitu menahan, yakni mengekang hawa nafsu. Lawan hawa nafsu zahir ni. Itu maksud dia, ya. Yang kedua mati yang hitam, iaitu sabar tabah menanggung gangguan orang. Memanglah bila kita lawan hawa nafsu ni, kadang-kadang orang macam-macam orang kata pada kita. Kita dengar azan lah, dah masuk waktu. Ada Bilal lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakaian kita adalah pakaian yang sederhana, yang menutup aurat, yang tidak menyebabkan kita dihina orang dan tidak sesekali menimbulkan rasa sombong dan takabur. Yang akhir sekali saya nak sebut, Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, rahsia nafsu belum pernah terbukti. Maknanya jahatnya hawa nafsu ini tidak terbukti kecuali apabila Fir'aun mengeluarkan kenyataan. Apa dia kenyataan Fir'aun? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Itulah hebatnya hawa nafsu ni, sampai ke peringkat manusia mengaku dirinya Tuhan. Kita tak macam tu kan? Kita sampai kadang-kadang semua saya boleh buat, saya tak ada masalah. Itu hawa nafsu belaka lah tu. Tapi Fir'aun kerana hawa nafsunya sampai ke peringkat dia berkata kepada rakyat dia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Begitulah hebatnya peranan hawa nafsu. Dan adanya hawa nafsu itu adalah medan untuk kita berjuang dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berhenti dekat situ je lah. InsyaAllah kita sambung dalam kelas pengajian biasa kita nanti, kuliah maghrib sebulan sekali, ya, selepas daripada Ramadan Al-Mubarak. Tolong tanda pada perkataan, tidak mungkin terlepas dari belenggu hawa nafsu kecuali dengan memperhatikan, melaksanakan ajaran syariat lahir dan batin tanpa mengurangi atau berlebihan, tanpa cuai dan malas. Alhamdulillah kita merancang untuk ada kuliah zuhur dan saya diminta untuk 2 kuliah. Alhamdulillah dapat merancang, melaksanakan apa yang dirancang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita teruskan berdoa kerana kita berada di akhir-akhir Ramadan. Doa kita makbul, ya. Mohon kepada Allah agar pelihara kita, keluarga kita, negara kita. Semoga Allah beri petunjuk kepada semua pemimpin-pemimpin kita untuk memimpin kita ke arah kebaikan. Semoga Allah akhirnya mematikan kita semua dalam keadaan orang yang bertakwa, kerana tempat orang yang bertakwa tak ada lain selain daripada syurga. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Sama-sama kita akhiri majlis ilmu tengah hari ini dengan tasbih dan bacaan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والله أعلم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.